السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada tengah hari yang mulia ini kita dapat bersama-sama dalam kuliah Zuhur di Surau Kementerian Kerja Raya di Kuala Lumpur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati semua barisan-barisan pimpinan-pimpinan penganjur yang bersama-sama kita pada petang ini dan semualah yang hadir secara offline ataupun online. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati ummatun marhumah. Umat aku adalah umat yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umat yang Allah jadikan kemuliaan kepada mereka dengan diberi rahmat dan juga kesempurnaan, kelebihan bagi umat ini kerana Nabi mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang teragung, termulia, yang paling utama, maka kita pun menjadi umat yang paling utama. Kitalah umat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita umat yang akhir dibangkitkan tetapi paling awal sekali akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kuliah kita insya-Allah pada petang ini bersempena dengan hari Isnin, kita bicara tentang kelahiran ataupun utusan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad membawa kasih sayang. Kerana kita tengok pada zaman kita ini, kasih sayang ni makin kering, makin sikit. Kalaupun ada kasih sayang pun kadang-kadang ada sebab sesuatu sahaja, bukanlah kasih sayang yang betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bicara kita pada petang yang mulia ini adalah berkenaan dengan mahabbah ataupun rahmah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat. Nabi itu disebut oleh Allah rahmat. Dan Nabi pun sebut dalam hadisnya, "Ana nabiyyur rahmah." Aku Nabi yang rahmah. Rahmah ini boleh diterjemahkan dengan kasih sayang ataupun belas kasihan. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Ana rahmatun muhdah." Saya ini rahmat yang dihadiahkan. Dihadiahkan untuk siapa ni? Untuk umat Nabi SAW dan juga untuk semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu rahmat. Maka pada hari ini kita boleh tengok bagaimanakah utusan Allah, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat, pembawa rahmat, mendidik kasih sayang, membawa kasih sayang. Bagaimanakah keadaan hati umat pada akhir zaman ini?
dengan rahmat ataupun dengan kasih sayang yang telah dibawa dan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini punca problem sebenarnya pada zaman kita. Punca dia satu tak ada kasih sayang ataupun kurang kasih sayang. Sebab kasih sayang ini ataupun kecintaan ini akan menyebabkan kita tidak akan menyakiti orang kita cinta. Mana ada orang nak sakiti orang yang dia cinta, mana ada? Kalau kita cinta seseorang, kita takkan sakiti dia. Kalau kita dakwa kita cinta pada seseorang, kita sakiti dia, itu kurang cinta tu. Okey. Dan orang yang cinta seseorang, dia hanya nak kebaikan kepada orang tu yang dia cinta. Cinta ini menyebabkan kita bersikap penuh kelembutan dan juga kesabaran. Itu cinta. Kita tengok orang kalau dia panggil apa, duk bercinta lah kalau bahasa kita. Pernah bercinta. Siapa tak pernah kan? Okey. Orang bercinta ni tengok, dia laki seorang yang bahasa Kedahnya kasar lah. Seorang yang kasar, seorang yang bengis, seorang pemarah. Laki ni tak boleh orang sentuh bau dia, mesti dia buka silat, mesti buka tamai. Oh, tak boleh sentuh bau Tengok pun tak boleh. Dia kata usah-usah apa. Okey Itu kalau di Kedah lah. Sini tak tahulah. Kalau tengok apa agak macam tu kan. Sini panggil usah juga. Sini usah sama lah. Okey Jadi bengis, pemarah, bahasanya kedebel lah kalau bahasa Kelantan ni. Okey Tapi tiba-tiba satu hari dia melihat wajah seorang wanita, dia jatuh cinta. Tengah dia buat fail nak masuk pejabat, belah macam drama tu. Belah fail jatuh. Fail jatuh, perempuan tu pun nak ambil fail dia pun ambil fail dia sendiri. Waktu itulah dia tengok sama depa. Jatuh cinta. Itu drama lah. Cinta ini akan mengubah orang, akan mengubah seseorang. Maka bila cinta dah hadir dalam hati dia, dia akan berlemah lembut dan akan bersabar dengan orang yang dicinta. Bila dah cinta ni, seorang yang bengis, seorang yang pemarah, yang tak boleh nak disentuh oleh orang, dengan kekasih boleh disentuh. Maksudnya apa? Kalau orang sentuh sikit dia marah. Tapi kalau kekasih dia cubit dia pun, dia kata cubit dia lagi. Cinta mengubah orang tengok. Daripada pemarah, bengis, samseng lah kalau bahasa kita, tapi boleh jadi seorang yang akhlak lembut, sabar, memaafkan. Bahkan tidak merasakan sakit itu sebagai sakit. Merasakan sakit itu nikmat bila datang bila kekasih. Maksudnya hidup dia berubah dengan cinta. Okey Allah SWT. Kalau dia janji dengan dia punya makwa dia lah, pukul 1 petang, makwa dia main ke satu suku, dia tak kata apa. Kalau orang lain janji dia marah. Sebabkan ni orang kasih, tak apa. Dia kata tak apa, sayang datang. Kalau sayang datang lagi setahun pun saya akan tunggu. Maksudnya ni cinta lah. Tak akan bergerak kakiku walau hujan, walau ribut, aku akan setia menunggumu. Ini cinta. Bahkan tak kisahlah. Okey, jadi problem hari ni akhir zaman, kita menyakiti ke, kita bergaduh ke, kita bertengkar ke, kita saling memusuhi ke, puncanya adalah hati umat pada hari ini semakin kering dengan cinta. Cinta apa ni? Cinta yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan kita kasih sayang, menghormati, bersabar sama kita kerana saling tolong menolong. Seperti Allah firman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Allah firman, bertolong-tolonglah kamu, saling tolong menolong dalam perkara kebaikan dan takwa. Nak saling tolong menolong ni mesti dengan cinta. Kasih sayang dia panggil. Kasih sayang. Allah SWT. So itulah kasih sayang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa ini, menyebabkan para sahabat sesama mereka saling tolong menolong. Kan kepada sesama Islam, bahkan bukan Islam sekalipun, mereka bagi pertolongan. Kerana apa? Kasih sayang kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun bukan Islam. Sebagai dakwah juga, dan sebagai nakkan mereka hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu mana dalam peristiwa hijrah kita tengok, waktu para sahabat berhijrah, di antaranya adalah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Hijrah, tinggal dia punya perniagaan, tinggal semua harta benda, tanah dan sebagainya di kota Mekah. Tapi disebabkan kasih sayang yang dibimbing, yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Ansar yang ada di Madinah, mereka betul-betul menolong dan mengutamakan
Allahumma salli ala Muhammad. Mengutamakan keperluan saudaranya, iaitu muhajirin yang hijrah. Sehingga akan datang seorang sahabat Rasulullah Ansar yang kaya, kata, wahai Abdul Rahman bin Auf, aku ada perniagaan, aku ada bisnes. Disebabkan engkau seorang ahli perniagaan yang tinggai semua perniagaan engkau, datang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bawa apa-apa, aku bagi sebahagian daripada bisnes aku pada engkau. Bagi macam tu saja. Ambillah, engkau buatlah bisnes. Maksudnya bertolong menolong, saling mengambil berat, saling nak kebaikan sama mereka. Kenapa? Cinta yang telah ditanam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah firman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Allah firman, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah di sini kata ulama tafsir iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat Allah. Nikmat ni mufrad tu. Ingatlah satu nikmat Allah yang Allah beri pada kamu, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sebagai nikmat. Okey ya, untuk kita semua. Seperti Allah firman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah beri nikmat ke atas orang mukmin dengan dibangkitkan seorang rasul di kalangan mereka. Id ba'atha fihim rasulan. Okey. Jadi ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Allahumma salli ala Muhammad. Ketika mana kamu itu saling bermusuhan, Allah telah melembutkan hati-hati kalian untuk bersatu. Dengan apa? Dengan nikmat yang Allah bagi ni. Kamu boleh bersatu dengan Nabi Muhammad maksudnya tu. Kenapa? Dia bawa kasih sayang. Dia bawa kebaikan. Dia bawa penyatuan. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi umat pada hari ini, problem yang berlaku, jalan penyelesaian dia supaya umat kembali bersatu, sama ada dari segi pihak yang di atas, pemimpin, ataupun kita semua orang yang di bawah sebagai masyarakat, satu saja, kita kena kembali memupuk kasih sayang, kecintaan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang ini kita akan dapat dengan kita mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengkaji tentang sirah ataupun perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah pergaulan Rasulullah dan para sahabat. Dari sini kita akan dapat poin, akan dapat panduan, kita akan dapat bagaimana untuk kita hidup sebagai seorang muslim dan mukmin yang sebenar, yang cinta. Kerana mukmin ni tak sempurna kalau tidak cinta. Siapa yang sebut? Nabi Muhammad sebut, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kamu tak boleh masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Maksudnya sehinggalah kamu sempurna iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tak sempurna iman kalian sehinggalah kalian saling mencintai. Maksudnya Nabi sungguh-sungguh membawa orang-orang Islam, orang beriman, untuk menyelami cinta, untuk mendapatkan cinta. Cinta ini dipanggil dengan ruh agama. Ruh agama, hakikat iman dan ruh agama ini adalah cinta, mahabbah. Cinta, mahabbah. Allah cipta Nabi, Allah jadikan Nabi kasih dia. Allah utuskan Nabi untuk kasih sayang. Nabi pula sebut iman itu sempurna dengan kasih sayang, dan kita masuk syurga Allah dengan kasih sayang, itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tentang kasih sayang. Itulah qalbu mukmin, iaitu cinta. Maka Allah SWT, kamu tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu sempurna iman. Tak sempurna iman kamu sehinggalah kamu saling mencintai. Itu kata Nabi SAW. Maka kita tengoklah kehidupan Nabi SAW, kita akan dapat di situlah pengajaran, dan juga di situlah akan berubahnya perasaan. Perasaan apa? Perasaan kita sebagai mukmin muslim. Kita akan dapat kesedaran yang mendalam tentang betapa besar dan pentingnya mahabbah, rahmah dalam hidup kita semua. Sehingga kan kalau kita ngaji ilmu hadis, hadis pertama apa dia? Hadis dia panggil apa? Musalsal bil awaliyah. Musalsal itu hadis yang kita ambil bersambung daripada guru sampai guru sampailah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama yang kita dengar daripada guru kita adalah hadis Allahumma salli ala Muhammad, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Rahmati, kasihilah siapa ataupun orang yang ada di atas bumi ini. Allah, kasihlah siapa yang ada atas muka bumi ini, kamu akan dikasih siapa yang ada di langit sana. Sebagai ulama muhaddisin kata, yang berada di langit itu maksudnya para malaikat.
malaikat akan cinta kepada manusia yang mencintai siapa yang berada di bumi ni. Maksudnya bukan membenci. Dia ada dua. Benci, cinta. Dua saja. Siapa tak cinta kepada siapa yang berada di bumi ini ataupun orang sekeliling, yang ada adalah benci. Dua saja dalam diri kita, benci atau cinta. Dua tu saja. Okey, suka ataupun tidak suka. Allah SWT. Jadi dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, pernah satu hari datang seorang sahabat Rasulullah, jumpa Rasulullah SAW, sembang Rasulullah. Tiba-tiba datang cucu Rasulullah ataupun dipanggil apa, daripada anak beranak lah Rasulullah SAW yang masih kecil. Waktu tu Nabi SAW pegang kepala, Nabi cium budak, Nabi cium kanak-kanak. Allah SWT, Nabi cium dia punya cucu dia. Waktu tu sahabat ni kata, "Ya Rasulullah, engkau cium kanak-kanak?" Dia pandang perkara ni macam, kenapa buat macam ni, macam tu? Why? Macam tu. Rasulullah kata, "Kenapa engkau cakap macam tu?" Dia kata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ada 10 orang anak. Seorang pun aku tak pernah cium." Maksudnya dia tak ada lah nak main anak, nak cium anak, tunjuk kelembutan, kemesraan dengan anak, tak ada. Dia seorang yang tegas, seorang yang balik, anak-anak semua tunduk. Anak-anak semua akan duduk jauh, takut duduk dekat dia tampak. Dia apa? Bahasa sini dia panggil apa sini? Panggil apa ni? KL panggil apa? Ni apa dia ni? Tampak orang. Tampar. Okey. Kalau Kedah tampak. Okey. Saya cakap Kedah lah sebab saya orang Kedah. Orang Terengganu cakap Terengganu. Orang KL cakap KL. Kalau saya cakap KL, orang gelak pula. Okey. Bunyi macam apa lain pula. Okey. Jadi Allah SWT Muhammad, maka dia kata, "Ya Rasulullah, engkau cium kanak-kanak?" Nabi kata, "Ya. Ini rahmah." Maksudnya ini kasih sayang, kata Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya tak cium anak saya seorang pun, saya tak cium. 10 orang." Nabi pun bersabda waktu itu, Allah, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak mengasihi, mencintai orang, maka dia tidak dicintai oleh Allah SWT. Maksudnya sekarang kau tak tunjuk cinta engkau pada anak-anak engkau ni. Kalau engkau buat macam tu, Allah tak cinta engkau. Kalau engkau ni cinta orang, Allah cinta engkau. Nabi didik kasih sayang. Kasih sayang. Ini pentingnya kasih sayang. Ini dibawa oleh Nabi SAW, sehingga kita akan berlemah lembut. Dan kasih sayang ini kepada siapa saja, anak-anak. Dan Rasulullah lah yang paling lemah lembut dengan anak-anak. Allah SWT. Rasulullah ni rahmah, kasih sayang dia tu, kelembutan dia tu. Pernah satu hari ni dengan anak-anak cucu lah, naik di atas dada Rasulullah, cucu Rasulullah naik. Waktu tu Sayyidina Anas balik dah. Dan cucu Rasulullah SAW ini zaman dulu dia tak ada pampers tu, dia macam bokeng macam tu saja. Tiba-tiba bila dia main atas dada Rasulullah SAW, dia kencing atas dada Rasulullah SAW. Nabi tengah baring. Waktu tu Sayyidina Anas kata, budak ni dada Rasulullah SAW. Nak ambil, dia panggil cucu Rasulullah ini. Kerana apa? Dia telah kencing atas dada seorang insan yang agung. Kata Nabi SAW, jangan halang dia, biar dia puas, jangan ganggu dia. Akhlak Nabi SAW. Tengok Sayyidina Umar dia tiru Rasulullah, bagi cucu ataupun anak ni naik atas dada, pijak. Jangan kita pula kata macam ni, aku ni jangan pijak anak aku pun tak boleh pijak aku, hormat sikit aku. Rasulullah tu lebih terhormat, lebih tinggi, tapi cucu boleh naik atas dada, pijak, main, duduk. Ada waktu kita kena buat macam tu dengan anak. Okey. Jadi Sayyidina Umar satu hari ni nak rahmah, pasal rahmah. Kita ada lebih kurang 10 minit lagi ya. Okey. Rahmah. Jadi satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah, Amirul Mukminin, dia punya cucu naik atas dada dia, duduk depan rumah, duduk main. Datang satu gubernur dia, kata, "Wahai budak, engkau duduk atas dada Amirul Mukminin." Waktu tu Sayyidina Umar kata, "Kenapa engkau cakap macam tu? Dan bagaimana engkau dengan keluarga engkau?" Kata dia, "Wahai Umar, aku kalau balik rumah, anak-anak
ataupun cucu aku yang sedang bising bermain, mereka akan diam bila aku balik. Maksudnya apa? Oh, something kan. Balik tendang pintu. Tendang pintu. Semua diam. Ayah dah balik. Balik, empuk beg. Macam tu. Semua diam. Ayah dah balik. Ayah baru balik kerja penat. Jangan kacau. Macam tu. Oh, engkau macam tu kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Sekarang juga aku pecat engkau. Jangan jadikan benar aku. Kenapa? Kalau dengan keluarga pun kau keras, bagaimana kau nak lembut dengan umat Nabi SAW? Keluarga pun macam tu, macam mana nak urus rakyat? Umat maksudnya. Itu Sayyidina Umar ataupun Rasulullah SAW sendiri mementingkan kasih sayang dan kelembutan. Kalaupun kita seorang yang keras, cakap keras, kita keras sikit lah. Tapi yang penting tetap ada kelembutan dan juga belas kasihan rahmah. Itu dibawa oleh Rasulullah SAW. Rahmah Rasulullah kanak-kanak, rahmah Rasulullah dengan isteri. Dalam hadis Sayyidina Aisyah kata Rasulullah tidak pernah memukul dengan tangannya wanita. Maksudnya isteri-isteri Rasulullah, anak-anak perempuan Rasulullah tidak pernah dipukul dengan tangan Rasulullah SAW. Illa jihadin fi sabilillah. Melainkan Nabi pergi jihad fi sabilillah, Nabi angkat pedang lah. Adalah pukul. Tapi kalau bukan jihad, tak guna tangan untuk memukul. Itu Nabi SAW. Akhlaknya dengan Allah SWT. Sahabat, lagilah. Banyak kita tengok rahmah, kasih sayang Nabi SAW. Belas kasihan yang dibawa oleh Nabi SAW. Nabi SAW rahmahnya, kasih sayangnya kepada as-sahabah Allah SWT, sehingga menyebabkan sahabat makin cinta Nabi SAW. Di antara kisah-kisah Rasulullah SAW para sahabat ni adalah Allah SWT berkenaan dengan Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kisah ni penting. Jabir bin Abdullah satu hari bila balik musafir dengan Rasulullah SAW, Rasulullah tumpang unta dia. Dia bawa, Nabi duduk belakang, tumpang lah. Waktu dalam perjalanan, Nabi tanya dia, bagaimana keadaan keluarga engkau? Maksudnya, keadaan engkau okey kah? Semua cukup kah? Dia tanya, ya Rasulullah, saya dan isteri saya ni ada selai pakaian saja. Kadang-kadang kami tukang. Sehari tu kalau basuh, kadang-kadang tu saya nak semayang, isteri saya pakai pakaian. Isteri saya pakai yang sekadar yang boleh tutup lah. Tu isteri saya pula ambil kain saya pakai lah untuk semayang, untuk aurat. Kain pun tak cukup maksudnya. Miskin maksudnya, ya Rasulullah. Waktu tu Nabi cari cara kesian, belas kasihan, rahmah, kasih pada sahabat. Dan Nabi tunjuk kasih daripada sahabat. Dan perintah Rasulullah untuk kita tunjuk sayang kita pada sahabat kita. Dalam satu hadis, Rasulullah dengan seorang sahabat. Lalu seorang sahabat ni kata, ya Rasulullah, saya cinta pada dia. Nabi kata, adakah engkau telah bagi tahu kata engkau cinta dia? Bagi tahu kat dia lagi? Dia kata, belum ya Rasulullah. Tapi aku cinta dia ya Rasulullah. Nabi kata, sekarang juga bangkit. Pergi jumpa dengan dia, cakap bahawa engkau cinta pada dia. Cinta kena habang. Akan menguatkan kecintaan sama kita. Seperti Nabi sendiri menyebut tentang sahabat. Inni uhibbuk. Macam tu tu Nabi SAW. Aku cinta pada engkau. Nabi luahkan. Okay, terus. Jadi, kata Nabi nak tolong Sayyidina Jabir. Nabi kata, wahai Jabir, nak jual dak unta ni. Sayyidina Jabir kata, kalau Rasulullah nak beli, saya tak jual lah, saya bagi saja sebab Rasulullah ni. Nabi kata, tak boleh, saya nak beli. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau nak beli, Rasulullah nak beli berapa? Rasulullah kata, jual dekat aku beli 1 dirham jugalah. Kalau bahasa kita, mainlah aku beli RM10 dah lah, jual aku. Nabi melawak dia maksudnya. Dia tanya Rasulullah, takkanlah unta harga RM10 dah. Kalau 1 dirham ya harga dia. Nabi senyum. Nabi kata, aku akan beli dengan engkau 200 dirham, tak salah saya. Nabi atau menawar tu. Waktu tu dia hantar Rasulullah ke rumah, dia balik. Tengok kasih sayang Nabi SAW. Dia tak biarkan sahabat dia macam tu saja. Cuba untuk menolong sahabat, kenapa? Cinta, kasih. Tu Nabi SAW. Kita pun kena cubalah tolong kawan kita sekadar kemampuan kita kan. Peduli tentang sahabat dan kawan-kawan kita, bagaimana keadaan mereka. Ini kasih sayang yang diajak oleh Nabi SAW. Okey, jadi bila dia hantar Rasulullah balik, dia pun balik ke rumah dia, bawa unta balik. Lepas tu dia panggil seorang khadam, dia kata, ambil unta ini pergi hantar rumah Rasulullah. Sebab Rasulullah nak beli. Maksudnya jangan Rasulullah main rumah saya lah, main ambil. Ada delivery lah dia panggil, pergi hantar. Special punya. Sebab Rasulullah ni seorang yang paling special nak beli unta ni. Hantar. Dia hantar unta Rasulullah SAW ke rumah, Rasulullah keluar. So kata ni, unta ni, khadam kata, ya Rasulullah, ini Sayyidina Jabir suruh hantar. Nabi kata, okey, saya ambil duit dulu. Nabi masuk ambil duit, lebih kurang 200 dirham. Nabi bagi kepada khadam dia.
ataupun pembantu dia lah yang bawa. Dia kata, ini 200 dirham saya beli unta Jabir. Dan bawa balik unta Jabir ke rumah dia. Kata, unta ini Rasulullah hadiah kepada dia. Tahu tak? Nabi tu nak tolong, bahkan dalam tolong Nabi tunjuk betapa kasih Nabi pada sahabat. Faham tak? Nabi beli. Macam kita lah contoh, kita tanya kawan kita, motor nak jual apa? Superbike ni contoh. Saya tak tahulah harga apa. Dia kata contoh 80,000. Kita kata, tak apa aku beli, aku nak tolong hang. Aku nak tolong, saya nak tolong awak. Kita beli. Lepas kita beli, mungkin kita naik seround, kita tahu okey, aku dah beli 80,000, dah duit, boleh bagi duit. Lah ni, motor ni milik aku. Superbike ni, aku hadiahkan motor ni pada engkau. Duit dia dapat, motor dia dapat. Ini akhlak. Siapa pernah buat macam ni? Kita kena ada waktu buat macam ni. Ini akhlak agung menyebabkan sahabat semua kasih sangat pada Nabi. Sebab tu bila Nabi wafat, bumi Madinah ini penuh dengan tangisan. Bunyi tangisan. Kenapa? Masa kan betapa kasihnya dan juga betapa kehilangannya seorang yang sangat kasih pada mereka. Kehilangan besar bila wafatnya Nabi SAW. Sehingga kita Sayyidina Aisyah kata apa? Selepas Rasulullah wafat ni tak ada dah musibah yang paling besar. Kalaupun kena musibah lepas ni tak ada dah, tak besar dah semua musibah. Kenapa? Sahabat menganggap musibah paling besar dalam hidup mereka adalah kewafatan Nabi dan berpisah Nabi SAW. Lepas tu kena apa pun tak besar dah musibah. Musibah tu besar. Seperti mana seorang perempuan yang sangat kasih kat Rasulullah SAW, makcik lah. Waktu mana Nabi pergi perang, dia risau Nabi wafat di perang. Nabi syahid. Waktu mana Nabi balik daripada perang, dia nama dia Hindun. Dia keluar dari rumah dia. Dia pergi tanya setiap tentera Islam yang balik ke Madinah. Dia kata, bagaimana keadaan Rasulullah? Dia jawab, Rasulullah baik-baik saja. Dia tunggu lagi di sepandan Madinah tu. Bagaimana keadaan Rasulullah? Sebab Rasulullah tak sampai lagi. Rombongan yang awal baru sampai. Dia kata, Rasulullah baik-baik saja. Dia tak pegang lagi. Dia tak apa, aku nak tunggu Rasulullah dulu. Akhirnya dia nampak Rasulullah SAW. Dia pergi kat Rasulullah SAW. Terus dia cakap, bila dia tengok Rasulullah masih hidup, tak wafat, tak meninggal dunia dalam peperangan, dia pun berdiri di depan Rasulullah sambil berkata, kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah selepas melihat engkau hidup adalah kecil. Maksudnya, musibah dalam hidup aku ya Rasulullah adalah bila wafat engkau. Itu musibah terbesar yang aku rasa. Tapi bila engkau hidup, semua musibah tu kecil saja. Berbanding dengan kewafatan engkau ya Rasulullah SAW. Ini kecintaan sahabat Nabi SAW. Saling tolong menolong, saling berlemah lembut, saling Allah SWT peduli sama mereka, saling menyelami perasaan sama mereka. Kenapa? Kerana cinta. Maka kalau kita nak kuatkan keluarga kita, tanam cinta Rasulullah, cinta Allah. Bila cinta Rasulullah, cinta Allah ni lah, bila kisah-kisah cinta Rasul ni lah menyebabkan iman kita subur, menyebabkan hati kita jadi kuat teguh. Berdasarkan firman Allah tentang kelebihan kisah-kisah Rasul akan meneguhkan hati kita semua. Seperti Allah firman, wa qul lan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua kisah-kisah Rasul yang kami kisahkan kepada engkau wahai Rasulullah, dengan kisah ini kami nak teguhkan hatimu. Kita boleh teguh hati kita, boleh masuk kecintaan hati kita dengan baca kisah Rasul-Rasul. Didiklah kisah yang dalam keluarga kita, didik kasih sayang dalam bersama sahabat dan saudara kawan-kawan kita, didiklah kasih sayang dalam dipanggil apa, syarikat ataupun tempat kita bekerja, dan umumnya pada semua masyarakat ataupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan kasih sayang ini Allah SWT menjadikan kita semua orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Keperbanyakkanlah selawat pada Nabi SAW. Dengan selawat ni juga kita akan timbul kasih sayang. Kenapa? Satu selawat kita baca kepada Rasulullah, kita baca, maka 10 rahmat Allah akan limpahkan. Satu selawat kita baca, 1000 rahmat akan melimpah kepada kita semua. Berdasarkan hadis, barang siapa yang selawat ke atas aku sekali, Allah sallallahu alaihi asyara, Allah selawat ke atas dia, ke atas orang selawat ini 10 kali. Selawat Allah 10 kali itu adalah 10 rahmat Allah SWT. Sekali kita buat 10 balasan Allah rahmat yang akan menyebabkan hati kita pun penuh dengan rahmah. Itu kasih sayang yang menyebabkan kita akan dapat limpahan kasih sayang Allah. Dan dengan kasih sayang inilah kita akan hidup selamat, dan kita akan mendapat kebahagiaan syurga yang abadi dengan rahmat Allah SWT. Dan Allah berkati semua
yang berkhidmat di sini. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan, hidayah, pimpinan, petunjuk yang terbaik kepada semua pemimpin kita dan kepada semua masyarakat ataupun rakyat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita pada tengah hari ini pertemuan yang menimbulkan kasih sayang sama kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua umat yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua orang yang selamat di dunia dan akhirat, selamat daripada fitnah akhir zaman, selamat daripada sikap-sikap yang menyakiti sama kita. Maka kasih sayang yang Allah masukkan dalam hati, mudah-mudahan kita menjaga lidah kita tidak menyakiti sama kita. Kita menjaga lidah kita tidak memfitnah dan atau cakap keburukan sama kita. Dan Allah jadikan mata kita melihat yang kebaikan saja, mendengar yang kebaikan saja. Kerana kasih sayang itu menyebabkan hati kita dan diri kita berubah kepada yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Sekadar itu saja kongsian yang ringkas tentang kasih sayang, dan hendaklah kita mencintai sama kita dengan cara kita mengkaji bagaimana kecintaan Rasulullah dan para sahabat. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua walaupun sekejap. Yang penting rahmat Allah yang turun, keampunan Allah yang Allah bagi pada majlis ini. Dan yang penting adalah kita bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan menyebabkan kita akan mendapat naungan arsy Allah nanti dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada semua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.